saya apa khabar kawan-kawan semua ya? Tak ada pun ni nak tengok mana kawan kita ni. Okey, terima kasih. Apa khabar saudara Ramzul? Saudara Azrul Jalil, saudara Izzuddin. Pulau Pinang cuaca mendung. Saya di Manjung sekarang, saudara. Di Manjung suasananya hujan. Gerimis mengundang. Saudara Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Orang Sungai Petani, moga sihat. Gitu juga Izahari Izaham. Johor Bahru redup. Memang sekarang ni suasana di seluruh negara redup dan hujan. Saudara. Sebagaimana yang kita dapati bahawa Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah pun mengumumkan hari ini iaitu bahawa hujan lebat berterusan, saudara, melibatkan kawasan Timur Pahang dan Johor sehingga besok, saudara. Jadi kalau anda berada di Johor dan di Timur Pahang, berhati-hati sebab hujan lebat, saudara. Hari ini Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan kenyataannya dan saya mendapati bahawa dalam kenyataan tersebut amaran angin kencang dan laut bergelora. Jadi kawan-kawan yang nak merasa nak pergi tidur tu elak-elakkanlah. Di Johor tu saudara. Kerana kawasan Danggar Bay ke apa semua itu mungkin hujan dan ribut saudara. Dan jabatan itu maklumkan ialah susulan daripada penumpuan angin timuran yang dijangka berlaku di Pahang Johor, di Sarawak dan di Timur Sabah. Katanya sehingga hari Selasa, saudara. Itu Mac kata. Tapi kata yang dalam laporan saya terima tadi, sehingga besok hujan berterusan, tak berhenti, saudara. Bagaimanapun, selaku pengurusi Majlis Bencana Negara, NADMA, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, saat ini beliau berada di Cameron Highland, meninjau. Beliau pergi meninjau tentang kedudukan bagaimana cerun di penempatan orang asli di Cameron Highland, dan beliau telah pun mengarahkan agar cerun-cerun tersebut diperbaiki dengan segera. Dan waktu yang sama, sebagai Kementerian Pembangunan Luar Bandar, beliau akan minta supaya dipercepatkan segala perolehan yang berhubung kait dengan pembangunan rakyat yang khususnya yang terkesan daripada banjir, saudara. Itu yang seketika saya dapat bagi laporan. Tapi jangan lupa, sebelum saya mulakan, ya, saudara Raja Kamal, saudara Elias Muhammad, Sungai Petani redup ya ku. Abdul Rahman Abdullah, Johor Bahru. Saudara Abdul Rahman, berhati-hati sebab hujan berterusan di Johor Bahru. Kalau diarahkan oleh berpindah, pindahlah saudara. Dan untuk permulaan seperti biasalah saudara. Saya harus membacakan sedikit, bukan petata petitih tapi cerita-cerita orang lama ataupun mutiara kata saya. Kerana saya, orang biasanya macam kita ni, selepas 3 generasi saudara, kita akan dilupakan. Sebab itu kalau saudara nak cari reta ke, nak hidup ke, nak glamour ke, kena 3 generasi saudara, akan sampai masanya apabila individu terakhir, saudara, yang masih belum lahir lagi, cucu kita yang belum lahir nanti itu, mereka pun tak kenal kita nanti saudara. Dan setakat itu nanti kita akan dilupakan. Saat ini anda mungkin diingatkan oleh keluarga anda. Saat ini anda ada anak-anak akan mengingati anda. Kemudian selepas tu mungkin cucu. Tapi anak kepada cucu kita nanti, mereka tidak akan mengingati kita. Begitulah rumlah haram yang akhirnya ada waktunya kita akan dilupakan. Sejauh mana kejayaan kita, mungkin kalau kita meninggalkan sesuatu khazanah untuk mereka, mungkin mereka merasakan ini moyang saya punya. Tapi sampai waktunya tidak akan dikenang, saudara. Ya, saudara Elias Muhammad, saudara Yang Maya, Johor Bahru. Terima kasih, saudara Norizan Hassan. Saya contohnya, saudara, macam saya ada sebidang tanah di kampung saya. Tanah itu milik moyang saya. Dan sekarang ni bercempura. Tak tahu siapa memilikinya dan kadang-kadang mereka mengatakan ini moyang kita punya. Tapi moyang yang mana satu? Bagaimana wajahnya? Bagaimana rupanya? Ia dilupakan, saudara. Tidak macam kita dengan atuk kita. Tapi datuk saya tak sempatlah. Saya tak sempat bermanja dengan datuk. Dan itu pun bila sampai waktunya kita akan dilupakan. Ingat saudara, orang biasa macam kita ni selepas 3 generasi kita akan dilupakan. Akan sampai masanya apabila individu terakhir yang masih tahu tentang kita pun, apabila mereka meninggal dunia, selepas itu nama kita akan lenyap terus dari muka bumi ini, saudara. Sampai bila-bila. Jadi setakat itulah saja kita di dunia ini sebenarnya. Jadi pertama sekali jangan takbur.
Jangan bongkak dan rasa besar diri ataupun merasa diri itu hebat. Lepas 3 generasi atau generasi keempat, kita akan dilupakan. Itu pesanan saya, saudara. Baik, saudara, seperti biasa hari ini kita menyambung buku, catatan daripada buku diary Datuk Arun, saudara. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, saudara, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241 ataupun boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Ini edisi terhad saya tak cetak lagi dah. Tak banyak mana tinggal pun. Harga rahmah. Cuma dalam media ini saya tak boleh sebutkan berapa banyak, berapa harga dan sebagainya. Memang harga rahmah saudara. Yang Maya dari Johor Bahru, Norizan Hassan. Terima kasih. Dari catatan Datuk Arun yang saya lihat hari ini, yang saya nak bacakan saudara, ini adalah catatannya pada Mei, April. Pasal bulan Mei. Dan itu merupakan anak perempuannya, Zizi. Bagaimana saya katakan, lelaki itu Datuk Mazlan, Datuk Ramlan dan Datuk As, kasih sayangnya tertumpah kepada Zizi. Sebab Zizi akan melanjutkan pelajaran ke luar negeri waktu itu. Dan Datuk Arun masih lagi bergelut di mahkamah dalam proses rayuannya di mahkamah. Tapi saat itu beliau masih lagi diundang untuk merasmikan mesyuarat agung UMNO dan sebagainya. Jadi saya tengok catatan begitu tak banyaklah, hanya tentang peribadi, keluarga dan sebagainya. Tinggallah beliau pada 5 Mei. 5 Mei beliau dimasukkan ke hospital kerana beliau sakit. Sakitnya saya itu prostat. Beliau terpaksa menjalani rawatan, saudara. Dan ada sesuatu yang agak menariknya adalah pada 11 Mei tahun 1977, sempena ulang tahun UMNO. Dia kata pada 11 Mei Rabu, hari penuh bersejarah, ulang tahun ke-31 UMNO ditubuhkan. Jadi waktu itulah Koperasi Bersatu diwujudkan. Koop UMNO ini diwujudkan pada 11 Mei 1977. Tapi hari ini dah hilang lah. Telah pun dijual, dimiliki oleh orang lain. Koop Bersatu yang memiliki wang ataupun harta tak alih, berbilion nilainya saudara, juga habis lebur. Dan saat itu Datuk Arun merasakan bahawa hubungannya dengan Tun Hussein On semakin lengang saudara. Dan dia mengatakan saudara, waktu itu catatannya saudara, seluruh jiwa dan raga saya hanya untuk kepentingan parti dan negara. Saya merasa amat kecewa dan sengsara jiwa diperlakukan sebegini oleh Hussein, iaitu Hussein On dan orang-orang kelilingnya. Saya berikan dia bunga tapi dibalas dengan najis. Begitu kuat saya menyokong kehadirannya kembali dalam UMNO, berkempen untuknya semasa pertandingan naik presiden dan juga timbalan presiden UMNO. Saya dilakukan, apa yang saya lakukan katanya penuh dengan keikhlasan. Tapi akhirnya saya diseret ke mahkamah atas jenayah yang tidak saya lakukan. Itu catatan Datuk Arun pada 13 Mei, iaitu 2 hari selepas tertubuhnya Koop Bersatu. Datuk Arun merasa kecewa lah melihat bagaimana UMNO ini sudah bergolak pada tahun 1977. Saudara Ikhwan, harta UMNO banyak disakau. Saya tak boleh menyebut siapa yang sakau, saudara. Tapi catatan Datuk Arun ini jelas. Bagaimana Koop Bersatu diwujudkan pada ulang tahun UMNO ke-31, saudara. Jadi kata catatannya lagi pada 25 Mei, saudara. Pada 25 Mei, ini catatan Datuk Arun 1977. Oh no, 23 Mei juga ada catatan yang menarik, saudara. Pada 23 Mei, hari Isnin, Datuk Arun menulis, sebelum usul undi tidak percaya ke atas saya, dia telah dibawa ke rumah Hussein On. Haji Syami saya dan Dollah Ahmad ada bersama. Mereka merancang menumbangkan saya. Dan dia menghubungi beberapa orang ahli Dewan Negeri Selangor dan membawa Kandan, itu BL Kandan, adik kepada ini Matika Basagam dan Badi Belu ke sebuah rumah berhampiran dengan lapangan terbang Jalan Sungai Besi. Dollah Ahmad dan Khalil Akasah hadir sama. Sebelum pertandingan Ketua Pemuda itu menentang Samad Idris, Tengku Mahyudin berjumpa dengannya di Coliseum Cave dan bertanya tentang perancangan
di Jalan Mesh untuk memburukkan saya. Mereka bertemu sekali lagi di Hotel Majestic merancang untuk menjatuhkan saya. Ini perancangan itu waktu Datuk Arun, mahkamah mengatakan dia bersalah. Guilty but innocent. Ya saudara. Jadi pada 23 Mei hari Isnin 1977 belum catatkan. Kemudian pada 24 Mei ada dicatatkan tindakan terhadap Abdullah Majid dan Abdullah Ahmad mendapat reaksi rakyat kerana mereka telah ditangkap oleh pihak polis. Satu ketika dahulu mereka cukup berkuasa, punya pengaruh, punya segalanya, tapi semua itu sudah tiada lagi. Terbuktilah kuasa Allah mengatasi segalanya. Mungkin juga Husin akan mengalami keadaan yang sama. Kini dia memiliki kuasa dan pengaruh, satu ketika nanti dia akan menerima balasan atas kezaliman dilakukan pada saya. Saya melihat keadaan ini, saudara, bagaimana berlaku apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah menjadi Perdana Menteri. Jadi pola-polanya hampir sama, saudara. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepimpinannya, pihak penguasa sudah pun menjalankan siasatan dan sebagainya. Tapi waktu Datuk Harun dulu, mereka melakukan penginayaan. Dan era Dr. Mahathir juga, Anwar Ibrahim juga mengalami penginayaan. Jadi artinya, saudara, dalam kepimpinan UMNO ini berlarutan penginayaan satu demi satu. Sebab itu, catatan Datuk Harun pada 25 Mei, saudara, UMNO mendakwa mengamalkan demokrasi dan akan mempertahankan amalan tersebut dalam politik. Ternyata sekadar ungkapan retorik. Tindakan mereka seringkali bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pemimpin negeri dan bahagian ditentukan oleh pucuk pimpinan. Jika ada yang berani menentang, suara mereka akan dilenyapkan. Kebenaran ditindas. Polis digunakan menyiasat dan menggetak siapa saja yang menentang. Jika ada yang berani mengkritik dan terlibat dalam perniagaan, kemudian kredit atau pinjaman bank dibekukan. Tindakan dan hala cara pemimpin lebih bersifat diktator atas dari bersedia mendengar suara kebenaran. Ia tidak hanya melibatkan pemimpin atasan, malah menjangkit ke negeri dan bahagian. Budaya autokrasi dan nepotisme ini saya bimbang akan menjadi virus politik paling bahaya dan menggugat masa depan UMNO. Saudara, ini catatan Datuk Arun dan beliau telah pun meramalkan pada tahun 1977 apabila budaya autokrasi, kolonisme menjangkit dan merupakan jadi virus dalam UMNO, saudara. Itulah catatan. Sebab itu saya kata, saudara, cantik tulisannya macam-macam di sini dan anda harus memiliki buku ini untuk tatapan kita bersama dan kita simpan. Saudara, kita sambung lagi besoklah pula, saudara, cerita buku ini part by part. Baik, saudara. Hari ini kita bercerita tentang nasib Diana. Ini sedap cerita ni, saudara. Catatan Diana menghantar minta pandangan anda. Assalamualaikum, katanya. Diana sebelum ini berkahwin dengan suami yang saya kenali seorang lelaki yang sangat sayang. Namun lelaki ini curang di belakang saya. Aduhai, kesiannya Diana. Dia berkahwin dengan seorang lelaki yang sayang padanya, cinta waktu sebelum kahwin. Bila dah kahwin, curang di belakangnya. Tapi dia kata, bila kantoi, saya beri peluang berkali-kali. Namun peluang yang saya berikan tidak dihargai. Bila saya minta dia nikahi saya dulu, katanya dia tidak bersedia. Tapi saya merayu, melutut di kaki sebab saya terlalu sayangkan dia. Ini artinya dia dulu ada berkasih dengan seorang lelaki. Tapi lelaki itu curang. Sebelum kahwin dengan suami, dia kata dia kenal dengan seorang lelaki yang sangat saya sayangi. Artinya Diana ini, saudara, sudah bercinta lebih awal. Dia cinta dengan seorang lelaki yang sangat disayangi. Tapi bagaimanapun, lelaki tersebut curang. Di belakangnya mempunyai kekasih yang lain. Dan bila Diana kata dia melutut, nak kahwin, janganlah putuskan hubungan cinta kita begini. Tapi dengan angkuh, lelaki tersebut tidak mahu melayani, katanya. Tapi dia memutuskan hubungan dengan saya dengan alasan saya tidak melayannya. Kerana saya tidak mahu melayannya diranjang sedangkan masa itu kami belum berkahwin lagi. Dia cakap saya macam sampah sebab tak beri kenikmatan pada dia. Itu kata Diana tentang kekasih yang lama. Saya sedih. Saya sedih. Bertahun-tahun saya tidak dapat move on sebab saya sayangkan dia yang teramat. Walaupun dia masih di hati saya, tapi saya harus teruskan kehidupan ini. Jadi saya meneruskan kerja saya di satu tempat. Tiba-tiba dia kata waktu dia bekerja di satu tempat itu, dia kata saya berkenalan dengan seorang lelaki
yang berstatus suami orang. Pula dah. Hai Dayana. Sudah putus kasih dengan kekasihnya, tiba-tiba jatuh cinta dengan suami orang. Jadi pertamanya dia kata, saya tak layan lelaki ni. Baiklah, baguslah tu. Namun bila terfikir, lebih baik saya terima lelaki yang terhegeh-hegeh nakkan saya. Bukan saya yang terhegeh-hegeh nakkan dia. Wah, besar pula hati Diana ni. Dia kata, lebih baiklah saya terimalah. Jadi isi nombor 2 pun tak apalah katanya. Jadi kerana lelaki itu sukakan saya katanya. Dan dia ingin menikahi saya. Jujur. Pokok pangkalnya adalah kejujuran. Jujur bernikah dengan saya dan ingin berkongsi hidup dengan saya. Jadi akhirnya dia kata, tapi dia kata saya tidak berniat untuk merampas suami orang. Sebab itu dia kata minta settle down lah dengan isteri pertama. Jadi lelaki sebut dia seorang usahawan. Dia berbincang dengan isteri dia. Isteri dia yang pertama tu letakkan syarat. Kalau nak kahwin dengan Diana, dia kata ceraikan dia. Pula dah. Jadi Diana dia kata dia tak sanggup lah nak memecahkan rumah tangga orang. Kemudian isteri pertama tadi buat keputusan, dia kata beginilah. Boleh kahwin tapi dengan syarat. Pendapatan calon suami tadi tu mesti dibagi 2. Antara isteri pertamanya dengan suaminya. Jadi Diana kata, macam mana saya sendiri tak dapat apa-apa ke? Dia nampak juga lah Diana ni macam mata yutan juga saya. Jadi bagaimanapun, selepas berapa lama akhirnya rumah tangga mereka tak berkekalan. Rumah tangga suami Diana, dia pun berkahwin dengan suami orang tu, maka isterinya berpisah. Dan bila suami dan isteri ini berpisah, tiba-tiba saja suami itu diserang oleh penyakit lumpuh. Dan habislah dia punya perniagaan. Perniagaan lingkup apa semua. Dan isteri yang pertama tadi menuntut cerai dan mereka bercerai. Tinggallah Diana yang terpaksa menanggung kehidupannya dengan suaminya. Ini keadaannya, dia kata. Dalam keadaan begitu, susah payah, dia kata, suami lumpuh, bawa pergi hospital, mandikan dia, sediakan makanan, dan Diana terpaksa bekerja untuk meneruskan kehidupan. Dalam saat-saat menerus kehidupan, tiba-tiba Diana bertemu kembali dengan bekas kekasihnya. Pula dah dalam keadaan susah-susah tu berjumpa pula kekasih lama. Memang saya mau disayangi. Saya tidak dapat melupakan dia. Memang dari dulu saya amat mencintai. Dan bila bertemu kembali di saat suami saya pun dalam keadaan tidak mampu memberi kebahagiaan pada saya, apa lagi yang mampu saya lakukan? Hubungan Diana dengan kekasihnya tu, walaupun dia ada suami, sehinggalah sampai ke tahap terlanjur ke ranjang. Dan satu ketika dia kata tiba-tiba Diana mendapati dirinya sudah mengandung. Dia mengandung, dia yakin bahawa yang anak yang dikandung itu bukanlah anak suaminya, tapi anak dengan bekas kekasihnya. Tolonglah, bantulah saya. Apa yang harus saya lakukan? Diana minta pandangan saya. Saya tak boleh nak kata apa dalam keadaan begini. Saya pun pening kepala saya. Ini akibat cinta terlarang, berjumpa semula. Saya. Saudara Wan M. Bakri, siapakah sebenarnya dalang dalam UMNO? Itu waktu itu, besok kita sambung balik lah saya. Ini kita sekarang ni cerita tentang Diana ni. Jadi kata Eddie Tahir, berarak mendung kelabu. Itu keadaan dalam hidupnya. Aduhai, Diana lah pula ni. Kata Eddie Tahir itu X. Ini cerita Diana ini cerita benar, saudara. Yang saya baca, saya tatap untuk perkongsian kita bersama. Kisahnya bagaimana Diana, dia mula-mula bercinta tapi dia digagalkan cintanya. Tidak sampai ke jenjang pelamin. Izhari Izham dia kata, kalau dah gatal sangat, tanggung sendiri. Ini kata Izhari. Saya Rahatun Suhud. Sekarang ni dah jadi kaunseling. Sama-sama kita berkongsi pandangan untuk teman-teman yang lain. Itulah kata Izhari, dia kata kalau dah gatal sangat, tanggung sendiri. Saya rasa beginilah Diana, pandangan saya. Pertama sekali, anda harus berterus terang dengan suami anda. Tapi sedihlah saudara, kerana anda harus berterus terang dengan suami anda yang dalam keadaan yang sebegitu. Dalam keadaan lumpuh, yang tidak berwang, tidak berharta lagi, wang semua dah habis, isteri pertama dia dah lari.
tinggal dia seorang. Apakah Diana sanggup meninggalkan suami anda yang anda kahwini walaupun waktu itu kasih anda masih pada kasih lama. Tapi anda sudah beranggapan dengan dia dan anda sanggup berkorban. Diana sanggup berkorban walaupun berkongsi kasih dengan suami orang. Tapi sekarang, Diana apakah Diana nak buat minta perceraian? Tentu masalah besar ni. Yang kedua, kandungan Diana saya tak tahu berapa bulan. Itu saya tak tahu, itu bolehlah bincang dengan pejabat agama Islam, berbincang dengan para doktor, cek baik apa semua. Tapi kalau lebih daripada 3 bulan kandungan tu Diana, terpaksa diteruskanlah. Inilah saya katakan kadang-kadang Diana, dalam hidup kita ni jangan kita mengikut hawa nafsu. Jangan kita mengikut hawa nafsu. Ya. Namrong punya pandangan lagi sedap. Kata Namrong, terjun atas jambatan Pulau Pinang, selesai masalah. Namrong. Bukan sebegitu mudah Namrong. Ini masalah perasaan. Masalah hati. Sebab selepas dia, suami dia, ini kebetulan, ini saya ingat satu novel. Novel tulisan Puan Sri Diah. Tajuknya Kembalikan Suamiku. Lebih kurang sama je ceritanya, lebih kurang itu saya. Tak tahulah apakah cerita ini digarap oleh Sri ataupun cerita benar. Saya rasa mungkin juga sebab Puan Sri Diah telah merupakan bekas wartawan saya waktu berkhidmat dengan saya. Ceritanya Kuala Lumpur, pulangkan suamiku. Jadi keadaannya lebih kurang sama. Apabila akhirnya suami, tapi yang ini dia menceritakan bagaimana suaminya itu hebat. Punya wang banyak, lepas itu simpan wanita lain, memuaskan nafsunya kena wang. Akhirnya bila dia mengalami kegagalan dalam berniaga, akhirnya dia lumpuh dan waktu itulah barulah nak berjumpa balik dengan suami lamanya. Itu keputusannya. Tapi dalam novel itu Sri tergantung saya. Dia tak kata kita tolong dia. Saya punya saran saya, pertama sekali betul seranglah Diana dengan suami anda, walaupun pedih terus anda hadapi. Kita apa-apa pun dalam hidup kita ni, kita harus menerima kenyataan realiti kehidupan. Katakan pada suami anda, sampai bila anda harus beradab begitu. Tentulah ini akan mengecewakan suami anda. Dayang dia kata seronok juga, dia kata sembang ramai. Imbat politik, nasihat ya. Saya tak selesai lah. Sekarang ada akta lompat. Jangan lompat melompat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya melihat, saya tahu Diana tentu berada dalam dilema. Dilema dia sebab dia bertemu dengan kekasih lama. Masalahnya pula lagi tu, apakah Diana akan sanggup kerana bekas kekasihnya sudah pun berkahwin. Ini masalah lagi ni sebab kekasih Diana selepas berpisah dia kahwin dengan wanita lain. Dan Diana pula meneruskan kehidupannya dan berkahwin pula dengan lelaki lain. Jadi sekarang selepas bertahun-tahun, 5-6 tahun kemudian bertemu balik, maka terjalin semula cinta. Ini yang cerita kalau dengar lagu Rory Marantika, Cinta Yang Terlarang. Kalau anda duduk diam-diam, elok pasang lagu Cinta Yang Terlarang antara duet Rory Marantika dengan Dewi Yul. Sedap lagu tu saudara. Jadi itu keadaannya. Jadi Rohatun Suhud dia kata best juga dengan cerita kisah rumah tangga. Ada sedih, ada gembira, sesekali dengan politik. Okey lah tu. Politik stop dulu lah betul. Rohatun Suhud. Jadi saya memberi nasihat pada Diana, pertama sekali perlu berfikir panjang. Sebab apakah anda sanggup untuk menjadi isteri kedua untuk kali kedua? Dan apakah kekasih anda tu benar-benar mencintai anda kerana mereka sanggup menerima anda sebagai isterinya yang kedua. Sedangkan dia hanya mahu kerana kesan daripada urutan, pertemuan, terjalin kembali cinta yang terlarang itu berakhir di ranjang sehingga kan Diana termengandung. Saya merasakan lelaki itu tidak bertanggungjawab. Kerana awal-awal perpisahan antara dia dengan anda, tuntutan kekasih anda dulu sebelum anda meneruskan cintanya, dia sanggup meninggalkan anda kerana anda tidak mau melayan dia di ranjang. Sebab itu dia menganggap anda sebagai sampah. Tapi setelah berjumpa semula,
anda layan dia sampai diranjang, pula nak kahwin. Apa jadi kalau ada perkahwinan lagi? Apakah dia tidak menganggap anda sebagai sampah? Sedangkan anda sudah pun punya suami bila berlaku perceraian. Jadi kalau saya lah, saya saudara Syed Abdul Hakim dari Singapura, Syed Abdul Hakim Jaafar, dia kata harap semuanya baik lah. Betul lah saudara. Saya harap Diana berfikir panjang, satu. Yang kedua, kasih dengan orang lain tidak akan berkekalan. Tidak akan berkekalan. Yang paling penting sekarang saya nasihatkan Diana, teruskanlah kehidupan dengan suami anda, berterus terang dengan suami anda, hadapi apa yang akan hadapi. Saya yakin suami anda juga tentulah dia mencintai anda berlebihan. Tapi bagaimanapun keadaannya sekarang ni, dia susah. Janganlah kita secara Izhar dia kata, ini jenis perempuan nak berkuda. Jangan kita menuduh Diana. Cuma saya berpandangan, keadaan ini memang kronik. Bercinta, berpisah. Berkahwin, akhirnya suami yang kita kahwin itu adalah suami orang. Kemudian terjebak dalam masalah kewangan, suami yang kita kahwin itu sakit dan dia pula berlaku perceraian. Dan teringat kembali cinta, terjalin semula cinta. Cuma kali ini cinta yang terlarang. Sebab lelaki sebut, walaupun kekasih anda, dia sudah pun mendirikan rumah tangga. Apakah Diana mahu menjadi sebagai perosak rumah tangga orang untuk kali kedua? Kali pertama, isterinya sudah untuk cerai dan bercerai. Kita tak tahu kehidupan macam mana. Diana tak ceritakan. Ya. Jadi saya fikir Diana harus melihat kehidupan ini dengan lebih matang lagi. Dan yang paling penting selalu saya pesankan, jangan tinggalkan tikar sembahyang. Kalau Diana sentiasa solat, mengingatkan Allah, mohon bantuan daripada Allah, saya yakin pasti ada bantuan daripada ilahi. Tapi bila kita tinggalkan sehingga sanggup melakukan hubungan yang terlarang, artinya Diana meninggalkan ajaran Islam. Dan akan berlarutan. Tak ke mana perginya. Ini baru awal. Ini baru petunjuk Allah, kesan daripada kecurangan yang anda lakukan. Bagaimana masa-masa mendatang. Tapi saya yakin kalau Diana berterus terang dengan suami, melakukan taubat nasuhah, saya rasa mesti ada ruang. Sedangkan Nabi sayangkan umat. Ini kan kita dengan Tuhan. Saudara. Wan M. Bakri, dia kata setiap perlakuan itu harus kembali pada hukuman Quran dan hadis. Itulah sebaiknya. Itu yang saya katakan tadi, Diana kembalilah. Kembalilah ke jalan ilahi, ke jalan Allah. Jangan keterlanjuran ini kita biar berterusan. Nasib baiknya Diana tidak mempunyai cahaya mata dengan dengan perkahwinan yang pertama tadi. Nasib baik. Tapi sekarang ni masalahnya Diana sedang termengandung. Secara dapur ibu, itulah keadaan semua yang dapat saya santuni masalah Diana. Saya tidak mampu untuk memberi pandangan lebih daripada itu kerana bagi saya ini kronik. Kerana situasi Diana sekarang ini dalam keadaan mengandung, di mana kandungan itu bukan, Diana yakin bukan hasil hubungan dengan suami yang sah, sedangkan suami yang sah sekarang ini sedang menderita. Dia sakit, dia tidak dapat upaya mencari pendapatan. Dan jangan lupa, suami dia juga setelah pun menceraikan isteri pertamanya. Apakah itu kifarah? Kita tak tahu. Apakah kerana kehadiran Diana itu, maka suami Diana sanggup menceraikan isteri pertamanya. Ini juga boleh jadi kifarah. Kenapa tidak disantuni dua-dua sekali kalau betul-betul tak? Jadi keadaan itu hukum Tuhan pada suami anda. Saya tak nak bercakap soal suami anda. Saya cuma bercakap soal Diana. Diana dengan kekasih pertama putus hubungan. Sepatutnya dah putus tu biarkanlah. Dan bila Diana berkahwin walaupun dengan suami orang, teruskanlah kehidupan itu, tak payah lagi nak fikir lagi. Tapi kenapa pula nak harus berjumpa dengan kekasih lama? Bila ini ada pertemuan, tentulah bibit-bibit percintaan itu. Dan agak saya kesalkan bila Diana sanggup mengikut kekasih anda sampai ke ranjang. Saudara. Saya tidak dapat memberi nasihat lebih daripada itu, Diana. Cuma saya katakan pertama sekali, Diana harus melakukan solat istikharah, mohon keampunan daripada Allah, dan paling-paling penting, Diana sudah pun menduakan suami anda. Hukum menduakan suami anda terlalu berat. Saya kena ingat, Diana, hukum menduakan suami ini, ya Tuhan, selagi tidak mendapat pengampunan suami, anda tidak akan mencium bau syurga, Diana.
wanita yang curang pada suaminya, saya minta maaf lah. Ini realitinya, Diana. Kalau ini berlaku, Diana, anda harus memohon ampun dan taubat nasuha. Kalau tidak, maka tidak nampak. Rezeki nak datang pun lari, Diana. Dan itu di dunia, belum di akhirat nanti, Diana. Sebaik-baiknya mohon keampunan daripada suami yang sakit sekarang, yang terlantar sekarang, dan segera putuskan hubungan dengan kasih anda. Kalau dia benar-benar cintakan Diana, dulu lagi dia akan meneruskan percintaan lagi tu. Jadi Rohatun Suhud dia kata, uruslah suami yang sedang sakit. Itu sudah jadi kewajipan. Cari pahala. Jangan cari dosa. Kesian suami ini. Ini semua ujian daripada Allah. Itu pandangan daripada Rohatun Suhud. Benar, Diana? Saya bersetuju dengan pandangan Rohatun. Jadi Tahir kata kumpulkan Liza, Timah dan Diana buat grup WhatsApp. Eddie. Kalau mereka buat grup WhatsApp, bercempera WhatsApp nanti saya tu. Cuma ini Diana, kesan saya sekali lagi, saya katakan pertama sekali lakukan taubat nasuha. Jangan hubungi lagi kasih anda. Yang sudah tu sudah. Dan berterus terang dengan suami anda sekarang, rawatlah dia yang memerlukan perhatian anda. Hadapilah hidup ini, anggaplah ini sebagai hukum karma ilahi. Diana, jangan meneruskan keterlanjuran yang akhirnya membawa kita ke dalam kesesatan. Saya tidak mau menghukum Diana, cuma saya mengatakan Diana harus bertanggungjawab atas setiap apa yang anda lakukan. Dan sekali lagi saya katakan Diana, jangan lupa mohon keampunan daripada suami yang anda, dia memang menyayangi anda, cuma sekarang ni dia dalam keadaan sakit. Kalau dia tak sayang anda, tidaklah disanggup bercerai pula. Diana kena ingat bahawa Diana adalah isteri keduanya selepas dia punya isteri. Dan bila mereka bercerai, dia meletakkan kasih sayang pada Diana. Sampainya hati Diana menduakan dia. Diana, itu keadaan begitu. Jadi saya harap dan suasana suram-suram petang-petang begini, jadikanlah ini sebagai pengajaran untuk semua. Teman-teman, para sahabat, lelaki, sikaplah bertanggungjawab. Jangan kita keterlanjuran kita, akhirnya kita mendapat kifarah Allah. Ya, kerana kita tunjuk keangkuhan, kita ada duit, kita sombong dengan isteri kita. Dan pada wanita, ingatlah, wanita itu mudah terjebak dengan dosa. Dosa wanita terlalu sukar untuk diampunkan, melainkan mendapat pengampunan daripada suami. Barulah mendapat pengampunan ilahi. Jumpa lagi besok, Diana. Dan teman-teman yang lain, saya ucapkan salam bahagia, selamat menjamu selera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.